Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bab yang ke-125. Bab yang ke-125 iaitu bab senyum, At-tabassum, babut tabassum. Bab senyum. Senyum di sini, tabassum ni mana senyum? Maknanya yang melalui usaha. Kita sengaja senyum untuk menghormati seseorang. Tu. Kalau senyum biasa tu dia panggil ibtisam. Ni maknanya senyum ni, makna buat lah. Mana ada usaha tu. Itu maksud dia. Baik. Hadis yang ke-20 wa bi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Ismail an Qais qala sami'tu Jarir yaqul ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ aslamtu illa tabassama fi wajhi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi Yaman ala wajhi mashatu malak fadakhala Jarir. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Jarir. Kata Jarir, dia kata semenjak saya memeluk Islam hingga ke saat ini, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa tersenyum apabila berada di hadapan saya. Jadi kata Jarir, semenjak saya masuk Islam, sampakah hari ni lah, sampakah hari dia sebut ni, saya sentiasa melihat Rasulullah ni, kalau dia semasa berhadapan dengan saya lah, maka dia senyum, sentiasa senyum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan masuk melalui pintu ini seseorang yang baik lagi beruntung. Tak lama selepas itu maka masuklah Jarir. Jadi hak sebut hak ni mana perawi lah, bukan Jarir sebut, tak ke Jarir sebut. Kalau Jarir mesti dia kata tak lama lepas itu maka masuklah saya. Atau kalau Jarir sendiri sebut, jadi maknanya orang lain lah sebut ni, perawi lain, bukan Jarir. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis yang ke-20 ini menganjurkan sikap memuliakan orang, bersikap lemah lembut dan tersenyum kepada orang lain. Di sini kita dapat satu maklumat penting lah. Jadi senyum itu perkara yang tidak memerlukan modal, tidak susah. Tapi bila kita buat gitu, maka itu sudah ada makna kita takrim. Kita sudah ada sikap takrim, iaitu memuliakan seseorang. Dan senyum ni, dia dikategorikan sebagai sifat lemah lembut. Tu. Itu maksud dia. Yang kedua, hadis ini juga mengisyaratkan kelebihan Jarir. Hadis ini juga mengisyaratkan kelebihan Jarir. Beliau memeluk Islam 40 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Banyak dia masuk 40 hari kira dengan Nabi. Tapi Nabi sebut dalam hadis. Ini kelebihan Jarir bin Abdullah. Gitulah. Baik, yang ketiga, hadis ini tertinggal tu. Hadis ini menggambarkan akhlak mulia Nabi SAW. Yang keempat, dalam kitab Mirqat disebutkan, barangkali punca Rasulullah sentiasa tersenyum semasa ini perawi lah cerita ni, perawi cerita. Dia melihat pada kelebihan Jarir itu, dia kata dalam hadis ni tak sebut, cuma dalam kitab Mirqat.
Dia kata barangkali punca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa senyum semasa berada di hadapan Jarir adalah kerana penampilan beliau yang menarik dan menyenangkan. Jadi ulama, jadi ada disebut dalam kitab Mirqat. Dia kata, bapa yang Nabi senyum sama depan Jarir. Barangkali kerana penampilan Jarir ni sangat menarik dan menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pernah berkata berkenaan dengan Jarir ini. Dia kata sesungguhnya Jarir ini adalah Yusuf umat ini. Makna comel dia. Sayyidina Umar kata Jarir ini Yusuf lah. Nabi Yusuf lah kalau. Sebut Nabi Yusuf lah. Seolah-olah. Begitu. Jadi boleh jadikan itulah. Hak ni dia panggil sifat semula jadi lah. Kita tengok orang menyenangkan hati kita. Cara Melayu pun guna sejuk hati tengok muka dia. Kita akan jadi senyum. Tu. Maknanya kita memuliakan orang. Orang baik ni gitulah. Jadi kenyataan yang disebut dalam kitab Mirqat ni ada asas dia. Ada asas dia. Misalnya Sayyidina Umar kata. Misalnya. Dia kata sesungguhnya Jarir ni Yusuf umat ini. Maknanya comel lah. Baik, hadis yang ke-21. Wabi qala hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarana Amr bin al-Harith anna Aban Nadh haddatha an Sulaiman bin Yasar anna Aisyah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qattu hatta ara minhu lahawati innama kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا وجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا. Imam Bukhari dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata, dia ketawa pun tidak buka luahlah mulutnya. Kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum saja. Ni kata Aisyah, tapi dalam riwayat lain ada sebut. Riwayat Anas misalnya. Nabi ketawa tu buka luar siapa nampak tempat dia kena racun kan? Ya ada. Anas sebut kan? Ada lah, tapi mana Aisyah kata dia tak nampak. Bukan bermakna tak ada. Ada. Cuma sini nak ayatnya, kayak kita ni biasa kalau suka derah sikit di rumah. Kalau jaga luar tak suka di rumah dengan anak ni suka. Di rumah pun duduk. Tapi ada juga ketikanya Nabi suka tu jarang benar. Sehingga disebut jalan. Tapi Aisyah kata duduk rumah duduk. Padahal Nabi ni kita kata mesra dengan keluarga dia. Isteri dia tu. Tapi tak siapa perekat belum mau lari tu. Tu. Baik. Aisyah telah berkata, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat awan atau angin, maka diketahui pada wajahnya. Diketahui itu maknanya riak wajah yang tidak menyenangkan. Bila dia tengok awan teman awan gelap. Ghaim ni ana pun silap tu. Awan sini mana awan yang gelap. Kena tambahlah. Ghaim tu awan yang biasa membawa hujan. Tulis tertinggal. Al-ghaim tu. Kalau awan biasanya sahab. Ghaim ni mana awan yang membawa hujan. Mendung lah, awan mendung. Itu. Tambah situ. Atau angin. Maka nampak pada wajah dia tu kebimbangan. Rasa tidak senang itu. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, orang ramai apabila melihat awan, maknanya awan mendung tu lah, mereka tersenyum kerana mengharapkan turun hujan. Hujan jari-jari tu. Sekali-sekali tu Allah gembira. Baik. Tapi saya lihat pada wajah engkau ada semacam tidak senang. Kenapa? Aisyah tanya, kenapa begitu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah hati aku akan menjadi tenang kalau dalam gumpalan awan itu ada azab? Dulu ada kaum yang diazab dengan angin. Angin itu dia berkait dengan yang menggerakkan awan tu dah.
Sesungguhnya apabila mereka melihat angin yang membawa azab, maka mereka berkata. Kena ingatlah, maksud angin sini angin hak bawa hujan tu sebenarnya. Dia tengok gelap, tiba-tiba mari dekat dengan kampung dia. Oh, suka. Apa tu? Hujan nak turun. Sedangkan hak tu angin tu ataupun awan itu merupakan azab, bukan nikmat. Maka dia pun kata, sebab tak tahu tu lah. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan pada kita. Rupanya hujan tu bukan hujan nikmat, tapi hujan niqmah. Hujan bala tu. Nabi dia bimbang. Lama kena gitu juga kita kan. Tu jadi muka tu nampak tak senang tu. Kalau hujan tu memang ada doa lain pula. Minta. Doa supaya hujan ni hujan rahmat. Kan ada doa Nabi. Tapi kok mana bila tengok tu. Hak mula-mula telitah takut. Hak tu azab seperti mana kaum dulu pernah diturunkan azab dalam bentuk hujan. Tu. Baik. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Jazari berkata, kalimah al-arid adalah awan yang muncul di langit. Tu hak asal dia lah. Dia kalau perhati tu, dalam tu hak mula-mula tu, apa ni? Ghaim. Dia sebut ghaim. Ghaim. Wakana, baris yang ketiga. Cuba tengok teks tu. Wakana idza ra'a ghaim. Tu. Cuma hak dia kata aridun tu, ayat Quran tu. Ghaim tu anda sebut sebenarnya mana hujan, awan mendung itu. Awan gelap. Yang biasanya nak hujan lah bila ada awan itu. Baik, tak apalah. Cuma kata Al-Jazari, dia kata kalimah al-arid dalam Quran tu. Hadza aridun mumtiruna. Arid itu adalah awan yang muncul di langit. Lalu mereka berkata dalam keadaan menyangka ia adalah awan yang akan menurunkan hujan. Hadza aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan pada kita. Nabi Hud alaihissalam menolak sangkaan mereka dengan menjelaskan bal huwa masta'jaltum bih. Bal huwa masta'jaltum bih. Tidak begitu tu. Kalau nak terjemah tu bal tu maksudnya kita boleh terjemah tidak begitu. Tidak begitu. Tambahlah sikit tertinggal lagi tu. Oh, tidak begitu. Bahkan ia adalah angin yang mengandungi azab. Rih fiha azabun alim. Baik, terjemah yang tepatnya begini, nak tertinggal tu. Bal huwa masta'jaltum bih. Oh, tidak. Bahkan itu adalah apa yang kamu minta supaya disegerakan. Dia salah satu orang panggil Kelantan panggil masyarakat Nabi Hud ni lah. Dia buat nganyi ke Nabi Hud. Dia kata, awak turunlah mu duk sebut azab kalau buat gini. Azab, awak mari. Turunlah lepas apa duk tangguh. Supaya masyarakat Arab zaman Nabi ya. Kalau betul ada sungguh azab, awak turunlah. Luar turun, dia minta azab. Sebab tu Nabi Hud, bila Nabi Hud tahu, tu bukan awan biasa tu. Sebab tu Nabi Hud kata, bukan awan itu bukan nak menurunkan hujan untuk kebaikan kita dah. Bahkan hak kamu sangka tadi tidak benar. Bahkan huwa masta'jaltum bih, itulah azab yang kamu minta disegerakan. Tu. Jadi maknanya azab yang mereka tengok seperti hujan itu sebenarnya rihun fiha azabun alim. Ia adalah angin yang mengandungi azab. Angin tu bawa hujan tu lah, bawa awan tu lah, yang menggerakkan awan daripada tempat lain pergi ke tempat dia. Baik, dalam ayat berikutnya iaitu ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Bermaksud yang mana awan itu yang ditiupkan oleh angin itu adalah yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Tuhannya. Maka menjadilah mereka tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Mana ayat ni maknanya hujan turun tu jadi banjir besar sampai ranak habis. Angin, kalau angin pun angin. Cuba bayangkan angin serta dengan hujan. Runtuh habis bangun. Rosak habis tempat tinggal. Selepas itu barulah nyata kepada mereka, yakni kaum Nabi Hud,
bahawa awan yang membawa hujan tadi, yang mereka bergembira tadi, yang mana awan itu ditiup oleh angin. Angin itu sebenarnya angin yang akan memusnahkan mereka. Makna turun hujan sekali dengan angin ribut, semua bahaya kan? Angin saja apa kuat dah. Kena sekali dengan hujan pula. Jadi banjir lagi. Banyak, dua kerosakan berlaku. Mana banjir besar dan disebut kemusnahan itu. Justru tidak wajar seseorang berasa mereka sekali-kali tidak akan diturunkan bala azab, bahkan sepatutnya sentiasa takut pada azab Allah SWT. Kalau Nabi pun boleh bimbang, kita lagi. Sebab tu kalau tengok tu cepat-cepat kata doa, ya Allah jadikanlah hujan rahmat, ataupun kata la haula wala quwwata illa billah. Kata begitu selalu. Maknanya kita terus serah pada Allah. Baik, Imam Nawawi berkata, dalam hadis ini ada arahan agar sentiasa muraqabatullah. Muraqabatullah ni ana ambil hak mudah. Ingat Tuhan sama. Itu muraqabatullah. Tu kasar dia kamu beribadat ana seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau tak lihat gitu kena yakin sama Allah dia tengok kita. Itu muraqabatullah. Dan berlindung kepada Allah dengan mengatakan auzubillah, aku berlindung kepada Allah daripada hujan yang membawa bala. Ya gitu. Kok Melayu tak apa. Tak ingat karat kok Melayu tak apa. Sebut gitu. Dan berlindung kepada Allah setiap kali berlaku apa-apa perubahan kepada alam. Tinggal tu apa-apa tu. Apa-apa perubahan pada alam. Dan apa-apa sahaja yang menakutkan. Tak kira lah. Terus kita serah pada Allah. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah daripada keadaan. Sebutlah. Moga tak ingat doa khusus kan? Kata gitu tak apa. Ataupun la haula wala quwwata illa billah. Mana tidak ada satu daya, satu melainkan Allah. Allah berlakon. Serah. Mana kita pasrah. Itulah sebenarnya hubungnya kita dengan Allah. Dalam keadaan senang, alhamdulillah, dalam keadaan payah, sebut kebesaran Tuhan. Mana kalau kita kena bala pun, insya-Allah Tuhan jaga akidah kita. Tuhan jaga kebaikan kita. Bala tu seolah menjadi rahmat hakikat dia di hari akhirat. Walaupun nampak berlaku kematian dan kemusnahan. Tu. Ketakutan Nabi SAW dalam hadis adalah kerana bimbang berlaku penurunan azab untuk kali yang seterusnya. Rentetan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Walaupun Nabi tak buat maksiat. Tapi maksiat ni kadang-kadang bila ditimpakan, bukan bila kena berlaku orang baik pun. Yalah, dalam ayat sebut kalau Nabi tu ada tak kena azab. Tapi cara Nabi nak didik kita. Dalam hadis kalau Nabi ada situ tak kata Allah tak tahu azab dalam skala besar maksudnya. Kalau tengok Nabi-Nabi dulu, hak cerita-cerita dulu kata Allah suruh Nabi tu keluar dulu daripada tempat tu. Kan? Sejarah akan berulang. Tu Nabi bimbang tu. Moga Allah ni dia boleh buat bila dia nak buat. Tak kira siapa ada Nabi dia ada ke dia nak suruh boleh. Tu Nabi. Maknanya Nabi takut pada Allah SWT. Hal ini berlaku pada Nabi SAW kerana baginda sangat sayang dan kasihkan umat dia. Maknanya hak dia buat ni boleh jadi dia tu selamat. Umat dia ni. Nak didik umat dia. Aku rasa takut. Patutmu tengok benda gitu tak ada dah ucap. Tak ada dah sebut nama Allah. Tak kena lagu tu. Barangkali timbul kemusykilan. Kenapa timbul takut sedangkan baginda masih ada pada waktu itu? Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab kepada umat dalam azab ni azab yang berskala besar. Kena tulislah takut tak payah boleh. Azab berskala besar. Dalam keadaan Nabi ada bersama umat mereka. Seperti mana firman Allah, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak sekali-kali akan menyeksa mereka sedang engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyeksa mereka dalam keadaan mereka sedang beristighfar minta ampun. Nabi ada tak? Tapi Nabi bimbang juga apa? Nak mendidik umat supaya pandai berhadapan dengan situasi. Jawapannya, ayat ini ada kemungkinan untuk khusus bukan mesti pada semua keadaan. Boleh juga difaham apa yang berlaku pada Nabi SAW adalah pada maqam khauf. Kena ambil juga. Maqam ni jari-jari.
Maqam khauf, iaitu sepatutnya seseorang, hatta Nabi dan Rasul pun kena ada perasaan takut pada azab Allah. Ni dia panggil maqam khauf. Walaupun Nabi tu hakikatnya tak akan kena azab. Tapi maqam khauf sebagai ayat ubudiyah, tingginya orang panggil sikap pengabdian diri walaupun dia tu tak kena kepada Nabi. Maqam khauf. Gak kalau kita min babil aula, kita lebih-lebih lagi lah. Itu maksud dianya. Yang ketiga, tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah dalam bentuk senyuman. Ini mengikut kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, orang saleh yang sebenar banyak berfikir dan serius hidupnya dan tidak banyak ketawa. Bahkan banyak ketawa akan menjejaskan fungsi sebenar hati, iaitu ingat pada Allah SWT. Tu dalam kitab Fiqhul Qulub kita ada bincang di Masjid Paya Ramba, di Masjid Pasir Bekar, Sunnah Pasir Bekar tu. Dia hura agak detail lah bab ni. Tentang ketawa tu. Dalam bab yang keberapa nanti ingat, bab ketiga, bab kedua, dia senara. Tu kita boleh tengok situ lah. Ni secara ringkas. Yang kelima, takut kepada azab dan siksaan Allah Azza wa Jal adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahaya ni tak ada rasa takut. Mana hati bermasalah tu, tak ada rasa bimbang apa pada azab Allah. Itu makna hati bermasalah. Baik, seterusnya kita pergi pada bab yang ke-21 tu sebenarnya. Anak terlupa nak ubah tu. Dia asal dalam kitab ni bab ketawa ni bab ke-126. Tapi sini 21 lah. Nah, 21 ni. Gua senyum tu 20 lah. Ni 21. Tak apa tanda lah situ. Hadis yang ke-22. Wa bi qala hadatsana Sulaiman bin Daud Abu Rabi'. Tu kunyah Sulaiman bin Abu Daud tu Abu Rabi'. Qala hadatsana Ismail bin Zakaria. Qala hadatsana Abu Raja' an Burd an Makhul an Wathilah ibn al-Asqa an Abi Hurairah qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqil ad-dhahik fa inna kasrat ad-dhahik tumitul qalb. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, Nabi telah bersabda, kurangkan ketawa. Banyak ketawa akan mematikan hati. Hadis ini sebenarnya kita bincang dah dulu dalam sebab tu sini ana sebut ringkas sajalah. Kita bincang 9 perkara tu kan. 9 perkara tu kalau kita nak bergurau, dia berkait ketawa-ketawa ni dia berkait dengan lucu lah. Jadi lucu ni perbuatan buat lucu tu. Nak suruh orang suka tu. Gurau kita panggil. Dia ada disiplin dia. Waktu kita bincang dah dulu. Pernah kita bincang dah. Jadi sini ana tidak kait lah. Cuma secara ringkas saja. Yang pertama sekalinya, taraf hadis ini adalah hasan. Penjelasan hadis sebahagiannya boleh dilihat pada hadis 251. Pada hadis 251 kan. Ni pun ana terlupa nak tanda, kena cek semula lah. Hadis 251 tu kita bincang dah dulu sebenarnya. Kita bincang bab ketawa tu. Bab kasratul dhahk, banyak ketawa. Tak apalah. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan hadis yang maksudnya ada sedikit kelainan dengan hadis 252. Hak bincang dah sebelum. Sesungguhnya pada banyak ketawa akan ada berlaku rosak hati, dan apabila telah rosak hati maka rosaklah seluruh jasad. Hak tu kita bincang dah dulu. Baik. Yang ketiga, maksud kenyataan kita nak bincang ni. Maksud kenyataan adalah hadis siapa dia banyak ketawa akan mematikan hati, tu apa maksud? Tak kena tulis tu banyak ketawa, bukan ketawa saja tu, banyak tinggal ni. Banyak ketawa akan mematikan hati. Hak tu kata-kata Nabi tu. Kata-kata Nabi sendiri tu. Ketawa ni tidak salah, banyak tu. Adalah akan muncul dengan sebab banyak ketawa tu perasaan gembira, sombong dan hati berubah lebih melekat pada dunia tu. Lama banyak dah ketawa sekali-sekala tak apa. Gembira sama, tak ada dah perasaan mikir. Suka sama hidup. Tu maksud dia. Hati akan berubah lebih melekat kepada dunia. Hati jadi dunia, hati dunia, tidak hati akhirat. Tu. Sedangkan hati ada hidup dan matinya. Hidup hati dengan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matinya hidup
Sudah matinya hidup sudah selesa dengan dunia. Maknanya kita kata hidup tu hidup tapi matinya hidup. Pelik tu. Ana terjemah tu hidup ni, apa ni, matinya hati tu maksudnya. Matinya hati tu mana hidup sudah selesa dengan dia. Tinggal tu. Ni istilah lah ni kalau kita belajar tu kan. Apa maksud hati mati? Mati wano dia gok gege gitu. Matinya hati itu maksud dia hidup sudah selesa dengan dunia dan hati itu sudah terpaut pada keinginan hawa nafsu dan pujukan syaitan. Ini berlaku dengan sebab berterusan melakukan maksiat. Baik. Jadi sini maknanya ketawa ni kalau banyak dia jadi maksiat. Dia jadi maksiat. Apa tu? Moga Nabi kata banyak ketawa. Jadi dikaitkan ketawa dengan mati bukan semata-mata ketawa, tapi banyak ketawa. Jadi maknanya ke dia? Maknanya dia boleh tukar jadi maksiat. Maksiat ni kena ingatlah. Kalau dalam kitab sebut maksiat ni ada sahih besar dia, sahih kecil, sahih besar. Ni mungkin tidak sahih besar, tapi kukup mana pun kira maksiat lah. Kesal dia. Talih banyak dah. Kena seimbangkan. Yang keempat, kenapa banyak ketawa? Dan apa faktor yang menyebabkan manusia ketawa? Ini sebenarnya kita bincang dah. Jadi anda sebut ni secara ringkas saja. Ketawa adalah satu bentuk perbuatan manusia yang berlaku sebagai reaksi pada sesuatu yang melucukan, mengagumkan, menarik perhatian dan kerana mendapat nikmat kesenangan. Adakah perbuatan ini salah atau berlakunya dalam keadaan yang melampau itu salah? Jika dilihat pada huraian para ulama dan kehidupan para sahabat, mereka ada ketawa. Dan ada juga sahabat yang lucu sifatnya. Dan sering membuatkan orang ketawa. Lucu ni, kira lucu semula jadilah. Bukan buat-buat. Bukan berlatih lucu ni. Seperti Abu Hurairah. Tu bagi semula jadi. Tapi dia tak buat. Jadi apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang sedang kita bincangkan? Jawapannya boleh disimpulkan begini. Larangan dan peringatan Nabi SAW agar jangan banyak ketawa sebagai memperingatkan jangan lalai semasa hidup di dunia. Dunia tempat beramal dan mengaut sebanyak mungkin pahala demi mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil usaha amal di dunia kita tidak peroleh di dunia. Hasil usaha amal di dunia kita tidak peroleh di dunia, bahkan akan diperolehi di hari akhirat selepas mati. Ini adalah ujian terbesar dalam kehidupan manusia. Orang Kelantan panggil kena ok senapah. Semua kebaikan yang kita buat, kejahatan super ya. Kita boleh rasa semua tu kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Allah bila buat gini dapat gini, semua tu boleh kena mati dulu. Ujian sebab tu mati ni dia kena patemna lah hidup lebih pada orang beranak tu. Ujian besar ni. Dosa pun tak nampak. Pahala pun tak nampak. Fenomena ini akan memerangkap manusia untuk terpaut hati dengan godaan dunia yang cukup menarik perhatian. Orang panggil lala tu. Itulah orang panggil lala. Walaupun syurga jauh lebih menarik dan kekal nikmatnya, tapi ia tidak boleh dilihat dalam kadar segera. Berbeza dengan dunia yang hampir dengan kehidupan manusia. Dan hati mereka berkata, inilah hakikat sebenar kehidupan. Dunia boleh nampak lalu nikmat dia. Dunia boleh nampak lalu nikmat dia. Ketawa, riang ria adalah gambaran reaksi kepada perhiasan dunia dan godaan dunia. Jadi bagi orang yang fokus kepada kehidupan baik yang kekal, maka mereka mesti berhati-hati. Sentiasa ingat kita dalam perjalanan ke akhirat. Tukar dan olah sebanyak mungkin agar setiap perbuatan dan tindak tanduk kita yang kita buat sebagai sebuah kehidupan dunia yang banyak persamaan dengan kehidupan orang biasa yang tidak Islam agar menjadi pahala. Maksudnya begini, maksud anda sebut situ tu makna kita kena tukar ni. Tukar orang panggil upgrade lah. Kalau bahasa lain dengan upgrade. Makan. Orang tidak Islam pun makan. Lembu pun makan. Mana perbuatan tak serkira lah baca Quran semaya tu jelas dah ibadatnya. Ni hak banyak kita habiskan di muka dunia ke dia. Makan, pergi kedai, panggil kehidupan Azhar. Kalau kerja agak berapa jam, 8 jam sehari. Duduk bersama dengan majikan. Hak kita, aktiviti kita tu hak banyak tu. Apa dia? Hak biasa lah. Hak boleh katakan sama orang kafir pun buat juga tu. Kerja orang kafir pun kerja. Kita tukar tu biar jadi pahala.
Maknanya kita kerja setiap hari 8 jam, biar boleh pahala semua. Sebab itulah ada ulama kata, berat tak berat ni, orang yang tutup aurat ni, orang yang mendedahkan aurat, dia tubik luar tu, dia dapat dosa tu setara mana dia dapat dosa mengikut ulama? Dia dapat dosa mengikut setiap detik. Kalau 8 jam dia tutup 8 jam straight, boleh dosa. Tak kira lah besar mana. Kalau ngopak, tengok orang tak ada ngopak 8 jam dah. Ngopak sepanjang setengah jam, lepas tu letih. Ataupun tak ada orang berhenti ngopak, kita tak tahu. Kita kata pula, bismillah dah kau nak ngopak tu. Berhentilah dulu dia. Tapi mendedahkan aurat, ni ada dalam kitab sebut. Molek juga untuk kita fikir. Dah kalau main 30 tahun kita. Semaya berapa jam? Tak siapa aku 10 minit maya. Tapi mendedahkan aurat setiap hari 8 jam, tak lebih 8 jam. Dia 8 jam tu waktu hijau dah. Tidak gitu ni. Lebih. Mana katalah 10 jam sehari. Akhirnya 10 jam tu dia bukan kata setiap detik. Berapa saat 10 kira. Dah kalau 1 minit, lepas tu 1 jam, lepas tu kali pula 8 jam, kali pula 30 tahun misalnya. Ni ulama sebut. Sebabnya dalam riwayat dia ancam dengan neraka mendedahkan aurat ni, bukan main-main. Baik, tak apalah. Jadi kalau kita boleh tukar tu, dah pahala puasa tu jelas dah. Ni pahala hari lebih banyak kita habiskan masa. Makan pun boleh pahala, berdiri pun boleh pahala, kerja pun boleh pahala, bawa kereta pun boleh pahala. Cara mana nak buat tu? Itulah kita duk ngaji kehidupan Nabi, orang panggil ngaji hadis tu. Nak tukar tu lah. Kena tukar sebanyak mungkin. Tu. Jadi bagi orang yang fokus kepada tu, jadi bagi orang yang fokus pada kehidupan baik yang kekal, maka mesti berhati-hati, sentiasa ingat kita dalam perjalanan ke hari akhirat. Jadi kena tukarlah, biar kita upgrade kehidupan biasa kita, biar jadi boleh pahala. Bagaimana pendekatan hidup yang wajar bagi seorang Muslim demi merubah perbuatan biasa itu menjadi luar biasa, sehingga semuanya dijana menjadi khairat dan hasanah. Kok kita duk hijau ni duk, orang panggil jual nasi, buka kedai, kita boleh jana jadi khairat dan hasanah. Nak lagu mana? Kena ikut sunnah Nabi. Jaga kebersihan. Orang mari wisalah, kita duk bincang ni senyum. Orang panggil mesra pelanggan. Nak senyum, mesra pelanggan. Tidak masuk masa. Senyap tak nanya. Senyap, kita tanya letih duk. Kita pun tengok, mana tak tanya aku nak mari beli. Kata berat lagi tu. Akhirnya kita kata, mari nasi 5, dia pun buku. Rupanya dia dengar tu. Kita kata, aku tak mari dah lepas ni lah. Jadi kalau nak boleh pahala ke apa dia? Husnul mujamalah. Cara kita layan tu mengembirakan. Tu ada sebut dalam hadis. Ada sebut dalam hadis. Benda-benda gitu ya kita kena tahu. Lepas tu jaga kebersihan. Bui salah, kalau orang tak bui salah kita bui. Kalau dia bui salah kita jawab. Kita jaga tu. Kalau Yusuf Qaradawi mudah dah mari hadis tu lalu. Hadis itqan fil amal. Kita mantapkan amalan kita. Kualiti kerja kita jaga. Allah akan dapat redha Allah. Maknanya kerja kita jadi ibadat. Tu maksud sini. Antara yang disaran oleh Nabi SAW adalah al-qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah. Maksudnya orang yang bijaksana adalah yang mampu mengawal nafsunya dan melakukan apa yang sesuai dengan melakukan sesuatu tu dengan mengambil kira dan melakukan sesuatu dengan mengambil kira ia berguna atau tidak untuk kehidupan akhirat. Tu. Buatlah apa. Makna setiap kali dia buat sesuatu dia ambil kira. Lagu mana biar berguna hari akhirat. Tu Nabi kata al-qais, orang bijaksana. Manakala orang yang ajiz, orang yang lemah mengikut pandangan sunnah adalah orang yang tunduk pada hawa nafsunya. Tetapi sentiasa berangan-angan mendapat kebaikan dari sisi Allah. Ni parut. Tak ada usaha nak merubah kebaikan. Tak ada usaha nak upgrade diri. Tapi angan-angan tu surga Firdaus. Ni Nabi kata. Kena beringatlah. Kena beringat. Baik, ana ambil lagi hadis. Hadis yang ke-23. Wa biqala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Bakr Al-Hanafi qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Ibrahim bin Abdullah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
la tuksirud dhahik fa inna kasratud dhahik tumitul qalb. Imam Bukhari dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, kurangkan ketawa. Banyak ketawa akan mematikan hati. Hadis sama saja, cuma sanad berbeza. Sanad berbeza. Hadis yang ke-24, wa bi qala hadatsana Musa qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Muslim qala hadatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahtin min ashabihi yadhhakuna wa yatahaddathun فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم انصرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لا تقنط عبادي لما تقنط عبادي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا وسددوا وقاربوا. Ni agak lucu sikit hadis ni tapi bagus Cuba kita tengok. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW telah keluar ke hadapan beberapa orang sahabatnya. Mereka ketawa dan bersembang, berbual sama-sama mereka. Lalu baginda SAW bersabda, ketika sahabat duk kecek-kecek, patut ketawa, kecek-kecek ketawa, nampak gembira, tiba-tiba Nabi kata gini, demi Tuhan yang nyawaku dalam genggamannya, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu tidak banyak ketawa dan pasti kamu banyak menangis. Oh, nya letang angin gitu. Kelantan kata letang angin. Tahu letang angin? Dulu baik kalau letang angin. Duk tengah itu molek-molek, oh nya potong tu gitu. Oh, kita duk tengah syukur, tengah galak lagi kita kata, aduh ketawa. Oh, Kelantan panggil letang angin. Kemudian baginda pun berlalu pergi. Dan baginda telah membuat para sahabat menangis. Dengan kata-kata tu sahabat tu sokor-sokor jadi jerit. Hak lucunya, lalu Allah Azza wa Jal mewahyukan kepadanya, wahai Muhammad, kenapa engkau membuat orang ramai jadi berputus asa? Seolah biarlah dia gembira. Nak aku kata begitu sampai jerit habis bobot tu. Biarlah dia bergembira. Yaqanni tu mana buat jadi putus asa, jadi makna tidak sedih lah. Lalu Nabi SAW kembali semula kepada mereka dan berkata, bergembiralah kamu. Perbetulkan amal ibadat kamu dan hampirkan diri kamu kepada Allah. Tengok. Ni orang panggil wahyu ni. Nabi suruh dia gembira. Oh, silap. Soalan tak apa. Gembira boleh, gembira. Tapi kena ingat. Kena betul molek amal ibadat. Gembira-gembira pun jangan siapa lalai. Dan kamu lakukanlah sesuatu yang banyak supaya kamu dapat menghampirkan diri kepada Allah. Jadi taqarrub ila Allah. Baik, kita tengok sedikit di sini. Ini terakhirlah. Apa dia sebenarnya yang hendak disampaikan dalam hadis ni? Nombor satu, apa maksud kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu tidak banyak ketawa dan pasti kamu banyak menangis. Apa maksud Nabi? Ni orang panggil tadabbur hadis. Kita nak tadabbur hadis, bukan tadabbur Quran saja. Mana kalau dalam syarah tu dia sebut ni tadabbur hadis. Maksudnya kalau kamu tahu betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala membalas setiap kejahatan dan pelanggaran hukum agama yang dilakukan oleh manusia dengan azab yang tak terbayang pada minda, pasti kamu sentiasa berhati-hati dalam hidup dan tak mungkin akan banyak ketawa dan bersukaria. Tapi kita ingat hal tu jadi gini ni. Parah tu. Jadi di sini banyak ketawa adalah isyarat kepada banyak lalai. Maknanya Nabi nak ajar kita selepas ditegur oleh Allah tu, Nabi kata wa abshiru. Maknanya hak Nabi nak ayatnya sebenarnya bila digabung tu daripada awal dan akhir hadis ni, naknya kalau ketawa pun jangan sampai peringkat lalai. Berdoa. Itu maksudnya. Boleh nak suka tapi jangan sampai peringkat kejut habis orang. Tepuk meja bunyi pekera suka. Tak boleh dah sampai gitu. Yang kedua, apa maksud selepas tu Nabi sebut terimalah berita gembira wa abshiru? Maksudnya kamu mesti sentiasa insaf diri bahawa kamu manusia yang lemah, sering melakukan kesilapan dan kesalahan silap. Namun kamu kena sedar dan faham bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Tak apalah kalau kamu
Makna syukur setara saat ni tu okey, tak ada je masalah. Kalau ada silap Tuhan maafkan, tak apalah tu. Itu makna beri gembira lah. Allah ni betul, kalau kita baca hadis secara kolektif lah, Allah ni dia nak hukum seseorang tu kalau melampau. Kena ingat tu. Kalau buat salah sikit-sikit, dia tak itu lagi. Kadang-kadang dia hapus gitu. Sebab tu kita ambil ismaya apa boleh hilang. Lepas tu buat sekali, taubat, terima lalu. Jadi tak ada. Kadang-kadang orang pun tak tahu. Tapi kalau buat tu berdoa, lepas tu berterusan tak bertabat, baru Allah bertindak. Mana Allah ni bukan jenis biasa nak hukum. Hakikat. Lebih banyak beri peluang. Tu maksud absyiru tu. Tu. Dia sentiasa memberi peluang untuk kamu memperbetulkan kesilapan yang kamu lakukan. Pintu taubatnya sentiasa terbuka kepada setiap hambanya, walau sebesar dan sebanyak mana dosa yang dilakukan. Itu makna absyiru tu, mengikut huraian ulama lah. Yang ketiga, apakah maksud wasaddidu, dan perbetulkanlah ibadat kamu? Apa maksud? Maksudnya perbetulkanlah bentuk ibadat kamu agar ia selaras dengan kehendak Allah dan Rasul. Maknanya akan berlaku pada umat dia kesilapan dalam ibadat. Sebab tu kena saddid, betul ke? Jangan melampau dalam melakukan ibadat walaupun niat kamu baik. Ni anak petik dalam syarah ni. Bukan kata buat-buat dia. Walaupun kita pagi tengok, tapi orang dalam syarah. Maknanya buat lebih daripada Nabi buat tu, itu tak boleh. Sebab Nabi tu sudah rapat jid dah kita kata. Terbaik dah tu. Pastikan kamu betul-betul faham cara beribadat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kerana mereka lah yang menjadi kayu ukur sahih atau tidak setiap ibadat yang dilakukan. Di sini ada tuntutan mendalami ilmu sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah diperakui benar oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, apakah maksud taqarrub ila Allah? Yani dekatkanlah diri kamu kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kamu lakukanlah amalan sunnah yang akan mendekatkan diri kamu kepada Allah dengan cara yang paling sempurna. Dan jika tidak sampai ke tahap sempurna, usahalah agar dekat dengan sempurna. Itu maksud taqarrub ila Allah. Jadi maknanya di sini, sebab itulah dalam ayat disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya gini. Kalau kita tengok dalam tafsir, yang dikatakan orang semaya tiba-tiba dikatakan celaka, ni orang sentiasa lalai, tak ada usaha nak memperbaiki mutu salat. Baru dikatakan wailul lil musallin. Itu maksudnya. Baik, seterusnya tu kita bincang minggu hadapan lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.